warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhiratina wa mu'allimina wa man lahum huquq alaina syai'illah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengarah dan pemilik pengasas Pecaraja Amir Ustaz Tadhansa, Allah izinkan kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan ilmu yang secukupnya bagi kita untuk meneruskan kehidupan, supaya kita dapat sentiasa dalam keredaan Allah Ta'ala, supaya kita dapat mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Wannya itu dipanggil orang yang bertakwa. Bila kita buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah larang, maka tergolong kita dengan orang-orang yang bertakwa. Bila kita masuk dalam golongan orang bertakwa, baru ada jaminan dari Allah, jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan. Kalau tidak, tak ada jaminan. Boleh selamat, boleh tak selamat. Tapi kalau takwa, Allah jamin. Di dunia Allah jamin selamat, di akhirat Allah jamin juga selamat. Dalam dunia kata Allah, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela pada orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun juga dijamin. Tak ada masalah antara rezeki. Allah tetapkan rezeki dia. Di semua orang apa yang ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia.
dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada tuan. Syarat takwa. Ya syarat membuat juga. Apa kata tuan? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, makam tinggi darjat, kedudukan, pangkat. Di mana selamatnya? Di dalam surga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut dalam surga. Allah jamin selamat bagi orang takwa. Jadi kita tak ada pilihan. Kena menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa dalam dunia. Bahawa ada terjamin keselamatan kita di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin. Tak ada menderita, tak ada kesusahan, tenang, alhamdulillah jiwa tenang. Ya, masalah pun Allah yang selesai masalah dia. Jadi tak ada payah. Baik tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih lagi membicarakan tentang kemasyarakatan, kehidupan bermasyarakat. Di antaranya kita terlibat dalam perniagaan. Nah, dan untuk pagi ini kita sambung lagi. Tajuknya pagi ini pengharaman mengurangkan timbangan. Niaga mesti ikhlas, mesti jujur, mesti amanah, jangan nipu-nipu, jangan tipu timbang, jangan tipu sekatan, jangan tipu harga. Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana Allah tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Jadi bila kita nembak, betul timbang tu tepat. Jangan bila berjual bukan timbangannya. Bila beli ringan, tak boleh. Siapa yang nipu timbang, tipu sukat, Allah akan masukkan dalam satu tempat namanya wail. Wail itu adalah satu lembah dalam neraka Jahannam. Itu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya Jahannam. Dia bukan nama neraka, no. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Waillah, neraka waillah bagi mereka-mereka yang sayang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Sebab sayang. Itu juga neraka wail itu bagi mereka-mereka yang suka mempat dan mengumpul-ngumpul dan membilah-bilah harta. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka waillah bagi mereka-mereka yang suka mempat-mempat dan suka mengumpul-ngumpulkan harta. Setiap kali membilah harta tadi. Akan buat wail. Begitu juga wail itu untuk orang yang suka berdusta. Wailul lil mukazzibin. Maka waillah bagi mereka-mereka yang suka berdusta. Di antara yang lain, dia menipu timbangan. Ini kita akan baca ayat ini. Apa ayatnya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surah Al-Mutaffifin. Nasab ini. Satu lagi dia. Sebelum itu ada penerangannya. Baca penerangan dulu. Sepanjang pedagang seorang pedagang hendaklah bertakwa. Nak berniaga kena bertakwa. Seorang pedagang hendaklah bertakwa kepada Allah dalam segala serba-serbi apa saja. Jangan nipu. Jangan jadi skema. Harga jangan tipu, barang jangan tipu dan sebagainya. Mesti jujur, mesti ikhlas dengan Allah dalam serba-serbi. Mengenai perniagaannya, terutama sekali dalam apa? Dalam menakar atau menakar dan menimbang. Timbang betul, sukatan betul. Kalau
kilometer ada 1 kilogram, 1 kilogram dan yang lebih yang kawang betul-betul boleh lebih jual dengan kawang. Boleh lebih kalau lebih kan apa? Lebih dengan kawang. Kalau 1 kilogram, 1 kilogram kan. Kalau nyukat mungkin juga. Kalau 1 meter lah. Dengan salah sukat. Terus gantang lah. Terus copak lah. Jangan dikawang kan. Nah ini dah. Nah itu dalam penjagaannya, terutama sekali dalam menakar dan menembak, menakar pun menyukat dan menembak, sebab bahaya dalam keduanya amatlah besar. Siapa menipu menembak, atau menipu sukatan, besar bahayanya. Allah murka, Allah marah. Firman Allah Ta'ala ayat yang saya wailul lil mutaffifina alladziina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Cakap Melayunya neraka wail. Wail itu bukan neraka sebenarnya, tapi sini terjemahannya neraka wail. Ikutlah terjemahan sekarang neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan apabila mereka menyukat untuk dirinya dan untuk orang lain dicukupkannya. Kalau untuk diri cukup. Buat kain itu 3 meja, sukat sendiri, toke kali, sukat itu, sukat untuk diri sendiri. Ya, cukup sukatnya, kan untuk diri sendiri. Dan apabila mereka menyukat untuk orang lain untuk jual, dikurangkan sukatan, atau timbangan itu dikurangannya. Dan apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk mereka, dikurangkannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila menyukat untuk orang lain, dikurangkannya. Kalau menyukat untuk diri sendiri, lebih kadang-kadang, kadang lebih untuk diri sendiri. Untuk itu kedua sukat sendiri. Baik. Jadi berkata Nabi itu ayat Quran itu kan surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin satu ayat. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yang kedua. Yang tiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu yang tiga. 3 ayat ya. Itu ayat Quran. Apa pula kata Nabi? Berkata Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pedagang. Itu orang pedagang. Apa kata Nabi? Innakum apa itu? Waliyatumul amro halakat fihil umam sa'iqah al-makyal wal mizan. Dengar nak suluh juga. Innakum waliyatum amro halakat fihil umam sabiqah al-mikyala wal mizan. Cakap Melayunya, kamu telah diberi kuasa
untuk menguruskan sesuatu urusan. Kamu ada kuasa untuk mengurus urusan. Jadi tulang ke kamu. Ya. Di mana kebanyakan umat-umat sebelum kamu binasa. Sebelum ini banyak binasa. Zaman Nabi Syuaib umpamanya. Dia jual buah-buahan. Banyak peniaga-peniaga yang nipu. Di atasnya elok aja, bawahnya busuk bang buah-buahan itu. Itu zaman Nabi Syuaib ya. Betul ke dalam Nabi lain. Banyak nipu. Di mana kebanyakan umat-umat sebelum kamu binasa karenanya, yaitu takaran dan timbangan. Takaran roti sukatan, timbangan roti sukatan. Timbangan itu timbangan. Nah, ya, zaman Nabi-Nabi dulu binasa sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu hendaklah anda berlaku adil. Berlaku adil, memang dia betul, suka dia betul. Berlaku adil dan tidak menganiayai, tidak memberi anaya, ya. Tidak menipu orang, tidak menyusahkan orang lain. Iaitu apabila menerima samalah dengan memberi. Dan banyak itu juga, menerima banyak itu, beri banyak itu. Dan hendaklah ia berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangan. Hati-hati, betul-betul mesti tepat. Sukatan mesti tepat, timbangan mesti tepat. Kiranya boleh biar ditambah sedikit. Kiranya boleh biar ditambah sedikit ketika memberi. Ketika bagi orang dia ditambah lagi. Senang apa? Ketika memberi dan mengurangi sedikit apabila menerima. Kalau nyuka untuk diri sendiri, kurang sedikit tak apa. Dengan bila untuk sendiri, lebih sukanya. Untuk orang lain, kurang. Jangan, itu cuma nipu namanya. Mengenainya namanya. Kalau boleh kan dia, untuk diri sendiri, dia apa? Kurang. Atau untuk orang lain, dia banyak. Dan mengurangi sedikit apabila menerima. Itulah yang utama. Yang bagus, yang abad, yang digalakkan sebagaimana yang sentiasa dilakukan oleh salaf soleh. Apa salaf soleh? Zaman dulu yang majoritinya soleh-soleh, majoritinya baik-baik, betul. Tak ada yang nipu. Itu namanya salafus soleh. Atau sini salaf soleh. Disambung salafus soleh. Orang yang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh mereka. Sekitar 300 tahun selepas Nabi kita Muhammad SAW. 300 tahun. Nabi bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun 1 tahun adalah qurun aku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian qurun yang mengiringi qurun aku. Kemudian disebut lagi tsumma alladziina yalunahum. Dan kurun yang mengiringi kurun aku. Jadi artinya yang paling baik zaman Nabi 1 tahun. Kemudian baik juga selepas 1 tahun, 2 tahun. Kemudian baik juga yang mengiringi 1 tahun baca. Artinya 300 tahun. 1 tahun zaman Nabi, 1 tahun lagi selepas Nabi, 1 tahun lagi lepas itu. Itulah tiga kurun ya, 300 tahun. Itu kurun yang terbaik. Itu salafus soleh. Kita ini apa? Lawan salafus soleh. Kita bertanya apa? Halafut soleh. Halaf. Qalam fa qalaf. Soleh. Alif lam ha. Halafut soleh. Jadi bukan ha ya. Tadi ha. Halafut soleh. Yaitu orang yang kemudian golongan yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat. Itu namanya halafut soleh. Majoritinya tak amanah, majoritinya penipu. Itu halafut soleh. Dia kena kami. Coba kita tengok masyarakat hari ini, masyarakat dunia hari ini. Jangan tengok di kota raja saja. Masyarakat dunia hari ini mana ramai? Orang beriman ke orang tak beriman? Orang kafir ke orang beriman? Ramai kafir.
Orang beriman hanya ada 1/5 aja, 1/5 itu penduduk dunia itu yang beriman. Nah, lain itu semua kafir mereka. Di Amerika Selatan mana ada orang beriman? Kedutaan ada penduduk semuanya kafir mereka. Brazil, Argentina, Peru, Uruguay, yang beriman sikit no. Itu di Amerika Selatan. Di Amerika sendiri yang ramai kafir juga. Cuma ramai juga lah, bertambah makin lama makin bertambah orang yang beriman. Di India ramai kafir juga. Walaupun ramai orang beriman, orang Islam ramai, tapi kafir apa ramai juga mengatasi orang Islam. Di China begitu juga. Orang Islam ramai, tapi diatasi yang ramai tak beriman. Nah, itu lagi segi ramai. Kemudian di antara orang yang beriman, antara orang yang Islam itu mana yang ramai? Yang mayang ke yang nengok ramai, yang mayang ke yang nengok wayang. Ramai yang nengok wayang, yang mayang sikit no. Ada satu kajian dia buat tahu apa tengah dia. Hanya ada 15% saja orang yang Islam yang mayang, dan lain semua nengok wayang. 15% saja. Mana yang tak mayang itu ada berapa? 85%. Majority ke minority. Yang tak mayang. Majority tak mayang. Yang mayang hanya ada 15%. Minority. Nah itu ya. Mana yang ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah. Ramai yang terdedah. Termasuk ada satu opah terdedah. Sampai sekarang tanda kurung bongi dia rambutnya. Nah, mempertahankan itu perlu kenyataan dalam TV lah, dalam apa viral lah, Facebook lah, semua dia keluar. Dia mempertikaikan hukum tudung. Takkan kamu terangsang dengan rambut saya. Takkan orang lelaki itu boleh nengok rambut orang itu terangsang. Seolah-olah hukum Allah itu tak relevan dengan kehidupan. Jadi malah seolah-olah macam mempertikaikan hukum itu. Ujungnya apa? Kita bukan sekubo. Jadi saya kalau Indonesia juga saya gini. Kalau ada yang mencabar Allah Taala, karena tanda melakukan perkara yang diperintah oleh Allah. Sedangkan apa kata Allah Quran? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah Quran. Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, bagi tahu kepada istri-istri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan juga wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka. Ada tudung kepala. Jalabibihin, tudung kepala. Hendaklah melabuhkan tudung kepala mereka sehingga ke paras dada. Jadi semua pakai tudung, dia labuh tu. Nah, itu perintah Allah tu. Dia tak baca Quran atau kalau baca pun tak faham. Itu yang dipercikaikan itu. Nah, itu dipanggil halafut talib. Majoritinya berhaka belaka. Majoriti tak beriman. Beriman tapi majoritinya fasik. Majoritinya tanda ikut hukum Allah. Itu yang halafut talib. Baik, zaman Nabi, zaman para sahabat, wali malah, wali para sahabat itu, mereka sebenarnya sunat pun 100 rakaat salat malam. Main sunat ada 100 rakaat salat malam. Kita berapa? Tentang nama baca boleh jawab sendiri, tahu lah. Ada 100 rakaat. Ada yang tak sembahyang langsung ada, yang sunat. Yang wajib sembahyang, sunat tak sembahyang. Sebelum maghrib mana ada orang sembahyang? Jarang, ada tapi tak ramai sikit no. Yang lain tu kita berdiri di belakang tu. Punya lebih bingung. Berdiri juga tu. Kalau dia sembahyang tak ada bingung, tak ada letih. Ini
diri cacak dia nunggu orang bayang. Bingung betul ya. Kalau dia semayang, ada pukul, ada tidal, ada sujud, tak ada dalam diri tu. Ini dah diri tu. Sembang tu anu bayang. Itu yang berlaku ini. Itu dia panggil halafut talib. Tu buat semayang tu, belum cerita untuk aurat, belum cerita apa ikhlas dan sebagainya. Baik. Apa katanya? Kamu telah diberi kuasa. Ini hadis Nabi tu ya. Kamu telah diberi kuasa untuk mengurus satu urusan di mana kebanyakan umat sebelum kamu binasa. Menipu syukat, menipu jemaah. Lantaran itu oleh kerana itu. Itu lantaran itu. Hendaklah anda berlaku adil dan tidak menganiaya, iaitu apabila menerima samalah dengan memberi. Apa itu? Kalau dia nimbang untuk memberi, untuk jual atau untuk membeli, sama ada. Dengan bila membeli bukan timbangannya, bila menjual ringan timbangannya, ringan. Dan hendaklah ia berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangannya. Hati-hati. Semua berwaspada, hati-hati tengok juga. Kiranya boleh dia ditambah sedikit apabila memberi. Bila beri, dia tambah sedikit apa, bukan sedikit apa. Dia beri bagi orang. Kalau boleh, tak boleh tak apa. Kalau tak boleh, nang cukup betul. Dan mengurangi sedikit apabila menerima. Boleh nimbang untuk dia sendiri, orang sikit yang lebih. Itulah yang utama dan yang afdal. Contoh yang lebih baik, sebagaimana yang sentiasa dilakukan oleh para salafus saleh ya. Di antara mereka yang berkata, membeli neraka, saya tidak mahu memberi neraka wail daripada Allah dengan lebihan segi dua. Kerana segi dua itu masuk neraka wail, kita nak. Kerana tipu kan banyak apa, sikit-sikit je. Segi dua tamat, umpamanya segi dua buah-buahan kan, tipu sikit je. Nanti akan masuk wail, kerana sengaja nipu. Bila sengaja nipu akan dimasukkan dalam wail kan. Wail itu apa dia? Satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Baik, itu yang pertama. So kita jujur, bila berniaga jujur. Tentang dan mempunyai kalau berniaga jujur, jangan nipu, jangan nanya orang. Kemudian tertib pedagang, adab nak dari penjual. Adab nak niaga, apa adabnya? Tertib. Dengan semayang hari tertib dah. Dalam semayang ada satu rukun namanya tertib. Ada. Rukun fi'li ada 7. Rukun perbuatan dari 7. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Itu rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketujuh tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qauli ada berapa? 5. Dia untuk orang rajin malam kan? Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Mesti baca betul tahiyat akhir. Banyak orang salah baca tahiyat akhir tu. Di antara yang banyak salah apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kau tu panjangnya. Assalamualaikum. Kalau ada alif. Alif tu ada, tapi alif tu ada fungsi lain.
Nah, kalau kita tengok ejaannya ada dia ai itu, beri ai. Assalamualaikum ai. Kalau ketemu ai katakan, nak assalamualaikum ayuhan nabi tak betul. Tadi subuh ni dia nak gambar tu. Ada tu assalamualaikum ayuhan nabi. Aku tak betul. Rukun itu tuan-tuan. Nah. Dia balik tu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Dengar. Habis satu makmum tak sah. Satu jemaah tu. Kalau panjangkan, kalau 2 hakatkan. Nah, patutnya jangan ada 2 hakatkan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, selawat Nabi. Selawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima salam. Salam kena sebut assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nak assalamualaikum. Mau je. Itu rukun qawli, rukun sebutan. Fi'li lagi. Jangan bergerak 3 gerak betul-betul batal semayangnya. Yang mana orang gerak 3 gerak betul kan? 3 iktidal. Angkat tangan 1 gerak, turun tangan 1 gerak lagi, turun tu laju benda sampai ke belakang. Habis tu balik ke depan. Udah 3 gerak. Bila dia lajak sampai ke belakang, balik ke depan. Jadi 1, 2, 3. 3 gerak betul-betul rendah. Batal semayangnya. Ini dah kita baca dah, habis dah bab ini. Kita boleh tamat. Hidayatul salikin. Bawa kami orang baca ketika baca semalam, ketika yang tidak. Nah, kadang-kadang orang hebat-hebat membaca dia. Tak rasa. Nah, jadi itu namanya tertib. Apa nama? Ada peraturan-peraturan orang nak jadi pedagang. Tengok apa? Di antara keutamaan yang patut ini ialah meringankan hati orang yang menyesal. Ringankan mereka itu, jangan begitu menyesal. Meringankan hati orang yang menyesal jika hendak dikembalikan barang yang dia beli. Kalau dia nak pulang beli, kalau tak nak beli, jangan mengampui, jangan marah. Itu hak dia. Dia panggil khiyar majlis itu boleh apa? Khiyar majlis itu boleh apa? Boleh pulangkan barang yang dah beli tu, walaupun ada akad jual beli sebelum itu. Jika hendak dikembalikan barang yang dibeli, harus diterima semula dengan hati yang tenang, lapang dada itu. Senyum jangan balik. Lagi beli barang ni lah, terima. Tengok mana? Apa yang ngotor daun dia, kan? Orang nak kontak apa kena terima lah. Kan dia memang tak mampu nak bayar. Menangguhkan hutang. Orang yang susah, susah lah. Dengan sengaja nak nipu, saja menyakit ni dah jenuh dah tau. Dah kutan dia. Saya lepas ada bensin tu, nyakit tu. Tahu dah tuan-tuan buat? Nyakit ikan di pasar. Bertahun-tahun tu, nyakit ikan tu. Macam-macam teknik saya tahu macam mana nak nipu orang. Ada satu orang tu kata orang memang dia ada 2 piring. Satu piring berat sikit. Satu piring nang betul-betul tu mengantar ini. Bila dia letak piring yang betul tu letak ada dulu. Habis tu bila ada orang tu belikan, dia ambil ikan tu letak dalam piring yang berat 1 gram beratnya lebih 1 gram. Kalau maknanya 900 gram, kalau dengan piring itu dia jadi 1 gram. Jadi timbangannya 1 gram. Faham ke ni?
Itu cek dah tipu itu. Ada bayar kan? Bila kayak untung ni, kalau seorang aja 1 gram, kalau 10 orang berapa? Ada sekilo. Kalau 20 orang berapa? Itulah seterusnya. Itu cara mereka taktik mereka nipu. Tahu betul. Jangan apa itu, berdosa. Kalau nipunya itu, jadi dia kapi oleh. Contohnya kalau orang beriman apa itu, dia akan masuk neraka yang namanya wad. Jadi kena elok-elok betul. Harus diterima semula. Okey, menangguhkan hutang. Kalau orang tak boleh bayar hutang, tangguh. Tak apa. Orang yang susah. Memaafkan orang yang suka melambatkan bayaran. Kalau dia lambat bayar dengan apa? Dengan ada sebelum tentu, jangan marah. Jangan marah. Memaafkan. Bersedia meminjami orang yang minta pinjam. Orang minjam duit bagi. Minta pinjaman dan mencukupi hajat orang-orang yang di dalam keperluan. Kalau ada hajat, ada masalah nak minjam kita, bagi. Siapa melepaskan satu hajat manusia, nanti Allah akan sampaikan hajat itu di akhirat. Siapa menyempurnakan hajat manusia di dunia ini, besok di akhirat Allah akan sempurnakan hajat dia. Jadi jangan kecewakan mereka. Dia nak minjam bagi, dia tak boleh bayar, tak apa, maafkan, terima. Kerana setiap hutang yang dia tak bayar tu, hari-hari itu dikira sebagai pahala untuk dia. Hari-hari tu dapat pahala. Nanti esoklah aku bayar, ya. Kalau tiba tak bayar, esok tu masih hutang lagi, itu dapat pahala. Oh, betul-betul pahala. Sampai apa? Sampai dia bayar. Kita kalau bagi hutang, jangan bergaduh pula pasal orang hutang. Lain dia memang tak nak bayar, lain dia kena tu. Tapi eloknya kalau dia nak bayar pun buat halal kan. Dia boleh baik. Walaupun banyak. Walaupun banyak. Saja beribu orang hutang tu. Tapi dah saya halal kan. Setelah saya isytiharkan dalam Facebook. Siapa yang ada hutang pada saya, sama ada sedikit atau banyak, sama ada sengaja atau tak sengaja, maka telah saya halalkan. Telah aku halalkan dalam Facebook. Kerana menghalalkan itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kita menuntut. Menuntut itu boleh, kerana menuntut di akhirat boleh. Tapi kalau halal lagi besar pahalanya. Jadi kita biar kita sempurnakan hajat orang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man aqala nadiman bai'ata bi'atahu aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa melepaskan penyesalan orang yang di dalam pembeliannya, nescaya Allah akan melepaskan kelanjurannya kelak di hari kiamat. Artinya siapa menyempurnakan hajat orang, membiarkan orang tu nak bayar hutang dan sebagainya, dia biarlah besok Allah akan lepaskan dari orang kesusahan. Hari kiamat besok takkan query lagi, takkan ditanya-tanya lagi lah. Allah lepas itu aja. Itu kata Nabi ni. Barang siapa melepaskan penyesalan orang yang di dalam pembeliannya, dia nak bayar tak bayar, nescaya Allah akan melepaskan ketelanjurannya kelak dari kiamat.
Dia pengikut juga, dia akan masuk. Banyak dosa yang dibuatnya, Allah akan lepaskan dosa ini. Kemudian dalam hadis lain, di dalam hadis sahih yang lain pula ada begini. Inna Allah uti bi'ainin lam ya'mal khairan qat ghaira annahu kana yudabinun nas wa kana bi amruhu ilmanahu bis apa itu bis said bis nasiri bin nasiru alal ma'sir wan najawadu animu wa yaqulu la'alla Allahu yatajawadu anhu faqala Allah nahnu awla bidzalika minka wa najawaza anhu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah didatangi oleh seorang hamba. Allah didatangi oleh seorang hamba. Dan kiamat ini ya, seorang hamba di bawah. Yang tidak pernah berbakti, hamba tidak pernah berbakti dalam dunia itu, di dunia sama sekali, melainkan dia sering memberi pinjaman kepada orang ramai. Bakti lain tak ada, mayang tidak, puasa Ramadan tidak, zikir tak ada, baca Quran tak ada. Tapi dia suka bagi orang pinjam dia. Apa saja orang pinjam bagi. Itu kerja dia. Memberi pinjaman kepada orang ramai. Kemudian sesudah itu ia sentiasa mengingatkan para pekerjanya supaya memberikan kemudahan untuk membayar hutang itu atas orang yang susah. Siapa tak boleh bayar, diam tu, jangan dakwah cepat. Tunggu dulu, bagi dia keluar. Kalau dia tak boleh bayar, orang-orang yang suka kabur dia orang yang susah, dan memaafkan pula atas orang-orang yang suka mengatakan ataupun melengahkan bayaran. Ya, memaafkan mereka yang suka melengahkan bayaran hutang itu, supaya berkata kepada dirinya, sentiasa seraya itu sentiasa berkata kepada dirinya, moga-moga Allah memaafkan aku kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan aku sentiasa lunak dengan mereka itu, layan kehendak mereka, Allah akan maafkan aku di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Allah kabur pada orang di akhirat itu, aku lebih utama bersifat pemaaf kepada engkau. Lantaran itu Allah telah memaafkannya atas semua ketelanjuran itu Allah maafkan. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak ada zikir, tapi dia banyak menolong orang. Menyempurnakan hajat orang lain. Itu orang lebih baik daripada dia rajin sembahyang tapi kedekut, rajin puasa tapi bakhil. Itu lebih baik. Karena orang yang paling baik kepada Nabi ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu fardin sadaqah.
Qard tu qard. Qafat qard. Kullu qardin sadaqah. Setiap pinjaman itu dikira sedekah. Orang pinjam itu dikira sedekah. Nah, kalau pahala sedekah. Kalau kita halalkan lagi besar pahalanya. Dia dah minjam kita bayar, halal kan. Besar pahalanya. Kemudian satu yang lagi, ra'aitu lailatal usri bi ala babil jannah sadaqatan bi ishri amsalah wal qardu bi mi'ati asr. Aku telah melihat di pintu surga Nabi ni ketika Isra Mi'raj. Aku dah melihat di pintu surga. Nah, pada malam aku dinaikkan, maksud itu nama Mi'raj. Aku tengok di pintu surga tu. Di malam aku dinaikkan ke langit, bahawa sedekah itu digandakan 10 kali ganda. Nah, seumpamanya manakala pinjaman pada digandakan menjadi 18 kali ganda. Kalau orang pinjam duit 18 kali ganda. Kalau sedekah 10 kali ganda. Nah, itu paling komando. Tapi kalau sedekah dengan Allah lagi banyak lah. Paling banyak lah. Sampai 7 kali ganda. Nah, itu dengan Allah. Tapi kalau sedekah biasa Allah balas 10 kali yang dilakukan oleh hamba itu akan balas paling komanya 10 kali ganda. Ila tab'ani ati dhifin. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Illa siyam, mereka puasa kerana menggalakkan manusia supaya puasa. Fa innahu li wa ana ajri bi. Puasa itu aku punya, kata Allah, dan aku lah yang menentukan berapa ganjaran yang aku nak bagi. Bukan 10 kali 500, bukan 700, bukan 1000. Allah hanya yang tahu. Wa innahu li, semuanya puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bi, dan aku lah yang menentukan berapa banyak ganjaran aku nak bagi orang-orang yang puasa itu. Ya. Jadi itu apa namanya? Fadilat orang puasa. Tapi kalau dia mau menemukan jalan Allah, paling komen Allah balik 700 kali ganda. Apa kata Tuhan? Kayak Quran ni. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka jalan Allah. Ada duit bagi kota raja ni. Bantu kota raja ni macam-macam. Nak menyiapkan itu depan tu, atas tu, macam-macam raja ni. Nak bayar bil listrik dan sebagainya. Ialah seperti seorang menanam sebiji benih. Dia nanam sebiji benih ada. Yang tumbuh darinya, ambadat sab'atana fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, yang tumbuh daripada biji benih itu sampai 7 tangkai. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Seolah-olah dia hanya nanam biji benih saja. Seperti orang dan tumbuh darinya 7 tangkai. Wallahu yudha'ifu liman maknanya ada paling tingkat tangkai itu ada 100 biji benih. Tangkai ada 7 tangkai. Tingkat tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 7 kali 100 berapa ya? Kita mengira 700. Itulah selemah-lemah balasan dari Allah SWT. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu selemah-lemah balasan dari Allah SWT. Wallahu wasi'un 'alim. Sedangkan perbendaharaan Allah itu amat luas. Tak kira banyaknya, dan Allah Maha mengetahui. Jadi ada duit, ada kewangan, bantu di jalan Allah. Tak kira lah kata raja ke mana-mana lah. Atau kan ada di jalan Allah. Atau sekolah anak yatim kan,
Dengan asyik hilang duit je kerjanya. Allazi jama'a malan wa 'addada. Kerja ni ledang je. Bagi orang tak nak. Jangan kau begitu. Kalau ada, nafkahkan jalan Allah. Sebenarnya ayat tadi ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama habatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Bandingkan mereka yang menafkahkan hartanya jalan Allah seperti seorang menanam sebiji benih. Tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji benih. Itulah selemah-lemah balasan dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu amat luas perbendaharaannya. Perbendaharaannya banyak kebenaran itu. Dan Allah Maha mengetahui. Allah tahu lah ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu nak nagih lihat di pintu surga, kata Nabi ya. Pada malam aku dinaikkan ke langit, bahawa sedekah itu digandakan 10 kali ganda. Sedekah bagi 10, tapi orang bagi pindah digandakan 18 kali. Lagi banyak pahala. Digandakan 10 kali ganda. Seumpamanya manakala pinjaman pula digandakan menjadi 18 kali. Sedekah dengan 10 bagi orang pinjam 18 kali. Tak bayar lagi setiap hari 18 kali, 5 kali ganda di sisi Allah mula ya. Baik, kemudian disambung sikit lagi. Jual beli yang haram. Jangan sekali-kali menjual atas penjualan saudaramu. Orang tu dah jual, yang kita jual lagi pasti boleh. Benda itu orang dah beli dengan kita, tapi tak bagi kepada dia ada hal umpamanya. Kemudian datang satu orang nak beli dengan harga yang lebih. Kita dah janji yang beli dengan dia tu, dah jual dengan dia, dah akal jual beli. Dia nombor 100 tu dah nak jual tu. Dia datang orang yang beli betul-betul dah kejualan ni. Itu berdosa tu kan. Jangan jual dia atau jualan orang. Orang dah beli dia punya. Jangan sekali-kali menjual atas penjualan saudaramu ataupun membeli atas pembelian saudaramu. Orang beli pun berdosa, orang jual pun berdosa ya. Umpamanya anda berkata kepada penjual atau pembeli dalam masa pilihan, dalam masa dia boleh beli boleh tak beli tu, boleh pulang balik boleh beli terus itu masa pilihan tu. Aku akan jual kepadamu barang yang lain. Barang lain apa? Yang telah selain yang telah dijanjikan itu ya, barang lain apa? Barang yang lain dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang dijanjikan itu. Ataupun aku akan membeli barang ini. Jadi yang sudah berjual orang lain itu, yang telah dijanjikan kepada orang lain tadi dengan harga yang lebih mahal. Untuk membeli pula, buat aku jual. Kamu apa jual tu? Jual dia berapa? 50 ringgit. Buat aku jual, aku beli. Satis. Nombor satis tu habis jual. Jangan harap. Orang lain dengan harga yang lebih mahal. Dan harganya yang telah dijanjikan dari harga yang telah dijanjikan. Kedua-dua cara ini adalah haram. Apa haram? Tuan-tuan apa haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti tinggalkan, mesti jangan buat yang haram. Allah dah datang dari menghukum dan tahu istilah itu. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang tiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kena tahu istilah-istilah itu. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, lagi ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, itu wajib. Haram maksudnya dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan buat yang haram. Ya. Banyak benda haram jangan buat. Apa itu sunat?
dibuat dapat pahala dengan duit dia maksudnya tak ada senang kau itu kan. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok dibuat. Yang sunat elok dibuat. Awak makruh dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Yang makruh. Ini timbang itu juga dengan duit ini video tu bila nama makruh jalan makruh aja. Padahal makruh tu punya Allah benci. Cuma tak dihukum, tidak didenda, tapi Allah benci. Bila kalau Allah benci di akhirat itu, malaikat suka kan? Rasul suka kan? Wali-wali Allah suka kan? Sahabat suka kan? Allah dah benci, semua akan benci itu di akhirat. Jadi jangan buat yang makruh. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu harusnya. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Anu punya harus. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Kena hafal Islam tu. Nanti tak tahu. Ada ni yang haram-haram, ada yang sunat-sunat tu mendatangkan berkat hasil di akhirat. Dapat pahala dapat berkat, dapat pangkat. Ya. Jangan juga sengaja menaikkan harga. Benda tu sudah tak ada. Orang ada menaik harga. Jangan. Sedangkan dia beli harga macam lama juga. Lain dia beli harga dia beli mahal lain. Jangan barang siapa dia marzuk di pertama itu oti umat tasaddaqa bihi lam yakun la yakun dibangkitkan sama-sama yang lebih